إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال إمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Wa fi riwayatin fama zala yudkhilu asharatan wa yukhriju asharatan hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala fa akala hatta syabi'a thumma hayya'aha fa'idhan hiya mithluha hina akalu minha. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kita Riyadhus Shalihin. Kita di dalam hadis yang terakhir daripada bab pada menyatakan kelebihan berlapar. Nah, babu fi bayani fadlil ju'i wal khushunatil 'aishi wal iktisari 'alal qalili minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa ghairiha min huzuzin nafsi wa tarkis syahwati. Kita berada pada hadis yang terakhir dah. Dan insya-Allah kita akan masuk bab yang baru pula, iaitu babun fi bayanil qanaati wal afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal impaki wa dhammi su'ali min ghairi daruratin. Itu bab yang baru kita akan masuk insya-Allah. Jadi kita duduk pada hadis yang terakhir. Hari itu tidak habis lagi. Nah, hadis yang kita telah baca dah sebelum pada ninya, iaitu riwayat daripada Anas bin Malik tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajak oleh ayah dia Abu Talhah dan Ummu Sulaim untuk makan ke rumah, yang mana makanan yang ada di rumah tu cukup-cukup untuk Rasulullah seorang saja. Tiba-tibanya Rasulullah halummi Rasulullahnya ajak ramai-ramai kata ni. Tu.
Ajak ramai-ramai sahabat hau duduk. Nah, kata setengahnya duduk ada dengan Nabi ketika itunya 80 orang. Nah, 80 orang sahabat ketika mana duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata setengahnya 70 orang. Itu di atas syakur rawi lah. Kehak lepas tu wal qaumu sab'una rajulan au thamanuna. Itu. Ketika itunya sahabat ada 70 orang lelaki atau 80 orang, itu syakur rawi. Nah, perawi syak kata 70 ke 80. Maknanya ramai lah. Nah, padahal roti itu cukup-cukup untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis hak lepasnya muttafaqun alaihi. Nah, sepakat oleh Bukhari dan Muslim meriwayatkan dia. Iaitu Imam Bukhari meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab Sahih Bukhari-nya fi babi alamatin nubuwah. Nah, Imam Bukhari masukkan hadis itu dalam bab pada menyatakan tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis itu juga diulang dalam beberapa bab yang lain, supaya bab at-taimah dan sebagainya. Imam Muslim pun meriwayatkan hadis tersebut dalam fil iman, dalam kitabul iman. Begitu juga Tirmizi pun ada meriwayatkan hadis tersebut. Nah, di dalam manaqib, wa rawahu Tirmizi fil manaqibi wa qala Tirmizi hasanun sahihun. Imam Tirmizi pun meriwayatkan hadis yang kita telah baca dah pada pertemuan yang lalu, dan beliau mengomentarkan hadis tersebut hasan sahih. Gitu juga An-Nasa'i, Imam Nasa'i pun meriwayatkan hadis yang lepas kita baca dah dalam fi babil walimah, dalam bab walimah. Artinya hadis yang kita telah baca dah tu disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sahihnya. Antara Imam Bukhari dan Muslim lebih ketat lagi syarat pengsahihannya oleh Imam Bukhari. Nah, dah. Karena Imam Bukhari dia mensyaratkan dua, mana laqi wal mu'asarah. Nah, mesti sezaman dan berjumpa, itu syarat di sisi Imam Bukhari. Tapi Imam Muslim hanya mu'asarah saja. Nah, sezaman saja sudah diterima. Nah, tak disyaratkan berjumpa. Nah, kalau Imam Bukhari sezaman, syarat pula kena berjumpa antara perawi dengan perawi. Itu kuatnya Imam Bukhari. Maka sebab tu ulama-ulama hadis mereka bersepakat kata bahawasanya hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu mencapai tahap keyakinan. Tidak semata-mata zon, tidak. Nah, mencapai tahap keyakinan. Sehingga dikatakan ashahul kitab ba'da kitabillah sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab selepas Quran ni ialah Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, itu. Habis. Hari ininya sambung lagi Imam Nawawi kata wa fi riwayatin, dan sabit di dalam satu riwayat yang lain. Sambung lagi. Hadis tu panjang lagi dalam satu riwayat yang lain. Lagu mana bunyinya? Famazala, maka senantiasalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famazala, maka senantiasalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudkhilu asyaratan wa yukhriju asyaratan, mempermasukkan akan 10 orang dan mengeluarkan 10 orang. Nah, jadi kalau nak masuk makan tu Nabi tak suruh makan. Rumahnya bukan luah nak itu ni. Masuk 10 orang, makan sampai kenyang, keluar. Masuk pula 10 orang, makan kenyang-kenyang, keluar. Masuk pula 10 orang. Gitu. Sentiasalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat lagu tu sehingga mana? Ini ghayah dia panggil. Hatta lam yabqa minhum ahadun, sehingga tidak tinggal lagi daripada mereka itu sahabat ahadun, oleh seorang pun, illa melainkan dakhala, telah masuklah ia sahabat, faakala, maka telah makanlah ia sahabat, hatta syabi'a, sehingga kenyang. Tak ada seorang sahabat pun hak masuk tu makan tak kenyang. Semua makan kenyang belaka. Itu. Tu. Bila dah semua siap dah kenyang belaka dah 70 orang 80 orang ni, summa hayya'aha, kemudian
Hayya ni maknanya dikupu-kupu sisa-sisa baki makanan tu. Dihipu-hipu. Yang mau makan tu ada tinggal sikit-sikit, hipu. Faizan, maka tiba-tibanya hiya misluha. Baki makanan tu seumpama makanan hok mula-mula. tu hiya misluha hina akalu minha. Ketika mana? Ketika memakanlah mereka itu sahabat minha daripadanya makanan. Jadi sahabat hok mari makan tu 80 orang kenyang belaka, semuanya kenyang. Kemudian baki-baki makanan hak tinggal tu dikupu balik. Kupu. Hipu-hipu supu hak mula-mula. Supu hak mula-mula, hidangnya hak mula-mula sekali. Tak berkurang sikit pun makanan. Ini dia panggil mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan duk terabuak lah. Terabuak wak bek buat lagu tu sakit kepala orang weh. Tu Rasulullah tak apalah. Dia ada mukjizat. Mana makanan yang sedikit, minuman yang sedikit mencukupi oleh orang yang ramai. Mengenyangkan, memuaskan dahaga orang ramai. Tu. Bahkan sisa-sisa makanan tu dihipu-hipu, supa mula-mula tak ada. Tak berkurang. Boleh makan lagi lah maknanya. Tu boleh makan lagi. Tu tengok. Tu mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat? Amrun khariqun lil adati. Perkara yang mencarikan adat, bukan mencarikan akal, mencarikan adat. Pada adatnya dah makan hilang buah perut lah nak proses tahik darah apa. Ni dak. Makan kenyang tapi ada lagi. Wano tahu dak tu. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yang lain. Tu. Wa fi riwayatin sini, wa fi riwayatin li muslimin. Ada tak dalam kitab tu? Tak ada. Sabit dalam satu riwayat bagi Imam Muslim. Imam Muslim infirad, maksudnya dia tu meriwayatkan lebih sikit hadis ni dengan keseorangan, tidak sekali dengan Imam Bukhari. Itu. Wa fi riwayatin wa fi riwayatin li muslimin. Sabit dalam satu riwayat bagi Imam Muslimnya, iaitu daripada hadis Abdurrahman min hadis Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari an Anas. Daripada tariq jalannya daripada Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari daripada Anas bin Malik juga. Tambah lagi, ada lagi. Mana kata Anas bin Malik? Fa'akalu asharatan hatta fu'ila zalika bisamanina rajulan. Fa'akalu, maka makanlah oleh mereka itu sahabat asharatan 10 orang. Hal keadaan 10 orang. Macam sama juga dah. 10 orang masuk, maka kenyang, tubik. 10 orang masuk, maka kenyang, tubik. Hatta sehingga fu'ila zalika, dikerjakan demikian itu. Mana? 10 orang masuk maka kenyang, tubik. 10 orang masuk makan kenyang, keluar. Bisamani narajullah, 80 orang. 80 laki-laki di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian summa akalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika wa ahlul baiti. Tengok. Summa, kemudian akala telah makanlah an-nabiyyu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da, kemudian zalika daripada demikian itu. Kemudian daripada mana? Kemudian daripada selesai tu 80 orang sahabat makan dah. Selesai 80 orang sahabat, barulah Nabi pun jamuh makan ni. Ini orang panggil khisalum mahmudah. Budi pekerti yang terpuji yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ikramud duyuf. Mempermuliakan tetamu. Padahal ni bukan rumah Nabi, rumah Ummu Sulaim. Tapi oleh kerana Nabi bertindak seumpama tuan rumah. Kerana sebelum ni hadis kan Nabi siap pesan ke Abu Talhah supaya jangan sentuh apa-apa makanan tersebut. Tu mana dah? Lepas tu dia kata Allahumma shalli ala sayyidina
Atau fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa futta wa asarat alaihi Ummu Sulaim. Jadi hak lepasnya Rasulullahnya larang orang panggil Ummu Sulaim tu setuh gapo-gapo dulu. Roti ke daging ke jangan setuh. Sehingga Rasulullah sendiri datang. Rasulullah yang apa? Yang kacau kuah dia ada itu ni. Rasulullah yang memotong rotinya. Itu. Jadi Rasulullah tu bertindak seumpama tuan rumah lah. Jadi ini orang panggil khisalum mahmudah. Apa budi pekerti yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apanya, iaitu mempermuliakan tetamu tu dengan membiarkan tetamu tu dulu makan sampai kenyang. Barulah sisanya tuan rumah makan. Gitu. Ni dok kita tuan rumah dulu sela lendik mula. Ada ni puak kata takut tak ada aku. Lapar saja puak dulu dia tuan rumah ada ni. Tu boleh 2-3 kali pinggir 6 dah baru buka pintu. Mari makan. Berat ada dah mari makan tu. Mari tuan rumah makan sekali. Tak apa. Tak apa, hamba sudah dah. Hamba sudah dah. Orang makan kenyang dah lah maknanya. Itu tidak bagus. Tidak bagus. Tu orang panggil antara sifat orang yang mempermuliakan tetamu ni, dia mendahulukan tetamu dulu makan sehingga kenyang. Bahkan yustahabbu, disunatkan lagu tu. Tu dia panggil yustahabbu li sahibit ta'am wa ahlihi an yakuna akalahum ba'da firarid duyuf. Itu. Tu. Dia kata di dalam hadis ni yustahabbu, disunatkan, li sahibit ta'am, bagi tuan punya makanan, wa ahli, dan keluarga tuan punya makanan, bini kita, anak kita, keluarga kita, ayakuna, bahawa adalah akaluhum, memakanlah mereka itu, ba'da firaghid duyufi, kemudian daripada selesainya orang panggil tetamu tu makan. Tu sunat lagu tu. Kita jemput orang mai makan di rumah kita, sunatnya kita makan kemudian daripada tetamu kita makan. Ada tu ni. Melainkan tetamu kita segar. Berapa kali suruh dah makan, tak jamu-jamu kata, mai makan sekali. Tak apalah, makan dulu. Kitanya nak ambil pahala sunat. Duk makan dulu, mai makan sekali, makan dulu, tak setuh-setuh. Tak apalah kalau kita nak mai makan sekali. Tak ada arah lah tu. Tapi kalau orang panggil tetamu tu boleh makan dulu, kita biarkan tetamu makan dulu. Sebab apa tu? Supaya cukup orang panggil makanan tu untuk tetamu. Jangan siapa kita kata kita makan sekali dengan tetamu, ataupun kita makan dulu pada tetamu, hingga tetamu nak makan tu, nampak sikit nasi ni, malu rasa nak makan. Kira-kira makan habis ke, tuan rumah kata aku lahak pula makan. Umur dia ni. Tu kita tak tahu tetamu dia tu ni. Dia pun makan sikit dah. Makanlah, tambah sikit lagi. Sikit aja apa ada sikit ni. Tetamu ya. Nak jadi segar tetamu. Kita tak nak boleh bagi segan pada tetamu. Dia yang makan habis. Kalau habis tak ada sisa pun, tu pahala banyak. Pahala banyak untuk kita. Kalau ada sisa, sisa itulah hak kita sunat makan selepas tetamu balik dah. Sunat kita makan. Tu. Lebih tu hak sunat kita makannya. Itu. Supaya tetamu tu tak berasa segan untuk makan jamuan yang kita jamu pada tetamu. Itu. Maka sebab itulah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan orang panggil akhlak sebagai tuan rumah. Mana summa akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da zalika, kemudian telah makanlah oleh Nabi SAW kemudian daripada itu, selepas daripada mana? Selepas daripada makan habis 80 orang sama ni rajulan tadi. Lepas 80 orang sahabat tu makan kenyang belaka dah, barulah Nabi SAW makan, wa ahlul baiti,
dan Ahlul Bait. Ahlul Bait sini boleh jadi keluarga Nabi, boleh jadi tuan rumah hak asal. Siapa? Iaitu Anas bin Malik, Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Boleh jadi dua-dua. Nah, Ahlul Bait sini tak ada di syarah. Siapa Ahlul Bait sini? Keluarga Nabi. Ahlul Bait ke apa panggil? Ahlul Bait tuan asal cerita daripada hadis ni ialah Abu Talhah dengan Ummu Sulaim serta anak dia siapa? Itu Anas bin Malik. Nah, jadi boleh jadi belakang sini. Tu barulah Nabi makan dengan tuan rumah. Nabi bertindak sebagai tuan rumah tiga tu. Nah, dah. Kerana Nabi perintah dak Ummu Sulaim supaya jangan jamuh roti, jangan jamuh daging, kuah gapo sehingga Nabi sendiri sapa. Nabi sendiri akak puyuk kau gapo semua kerak roti kau gapo, Nabi semua. Jadi Nabi itu bertindak sebagai tuan rumah ketika tu, sahibut ta'am. Nah, tuan yang mempunyai makanan ketika tu. Maka walaupun makanan itu pada asalnya Ummu Sulaim kata cukup untuk Nabi itu cukup, kalau nyamari ramah kak selok lah kita untuk Nabi seorang itu boleh lah, tapi mai ramah sudah tak cukup. Tiba-tibanya kenyang habis 80 orang. Bahkan tak di hadis lepas, riwayat hak lepasnya, bila sisa-sisa baki makanan tu dikupu-kupu, banyak supaya hak mula-mula lagi. Nah, maka Nabi dengan tuan rumah pun makanlah. Setelah mana 80 orang sahabat tu kenyang dah. Wa taraku su'ran, dan meninggallah mereka itu. Siapa? Nabi dengan keluarga Nabi bila makan tu pula ada sisa pula. Nabi dengan tuan rumah, sama ada Ahlul Bait ni keluarga Nabi sendiri atau tuan rumah sendiri. Itu. Nah, meninggallah mereka itu su'ran, akan sisa baki lebih daripada makanan tersebut. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yang lain, li muslimi. Riwayat ni juga bagi Imam Muslim seorang, tidak dengan Imam Bukhari. Sabit dalam satu riwayat Imam Muslim yang lain, wa fi riwayatin li muslimin aidan, fi babil at'imati min hadits Abdullah bin Abi Talhah an Anasin. Nah, jadi sabit dalam satu riwayat daripada Imam Muslim juga, tapi bukan hak tarik tadi. Hak tadi tariknya daripada Abdurrahman bin Abi Laila Al-Ansari. Hak ni pula hadis ni Imam Muslim riwayat melalui tarik jalurnya Abdullah bin Abi Talhah daripada Anas bin Malik. Nah, ada tambah lagi kemudian pada tu mana? Summa afdalu ma ballagu jiranahum. Summa, kemudian setelah mana Nabi pun makan, keluarga Nabi pun makan, dan tuan rumah iaitu Ummu Sulaim dan Abu Talhah Anas bin Malik pun makan. Dah ada lagi tak disisa ke? Wa taraku su'ra, dan meninggallah oleh mereka itu akan sisa bekalan makanan. Sisa bekalan makanan. Lepas tu bekalan makanan hak sisa lagi tu buang ke lagu mana? Tidak. Summa afdalu ma ballagu jiranahu, kemudian melebihlah mereka itu akan barang yang sampailah mereka itu akan jiran tetangga mereka itu. Maknanya hak lebih lagi, tinggal hak lebih lagi, baki hak lebih makanan ada lagi. Kenyang habis dah ni. Nabi pun kenyang, keluarga Ahlul Bait pun kenyang, sama ada keluarga Nabi ataupun tuan rumah tu sendiri, Ummu Sulaim, Abu Talhah dengan Anas bin Malik pun kenyang. Ada lagi baki. Baki itu dibagi pula kepada jiran tetangga tepi pula. Itu tengok. Ini dia panggil mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak itu Ummu Sulaim ni dia tak belak. Abu Talhah hak gegabah sudahlah Rasulullah pakat mari ramai kan. Tu. Mana ni? Tu hak lepas tu dia kata Rasulullah kata qumu fantalaku wantalaktu baina aidihim hatta ji'tu Abu Talhata fa akhbartuhu faqala Abu Talhah ya Ummu Sulaimin qad jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin nasi wa laisa indana ma yut'imuhu. Tika mana Abu Talhah riwayat ke Nabi kata mai nak jemput mai makan di rumah Rasulullah tu gi'illah habis kepada sahabat 80 orang ada situ.
Mari, jom pergi belakang. Sudah. Dia lari pergi cepat-cepat pergi jumpa bini dia Ummu Sulaim. Dia kata, sudahlah Rasulullah mari dah dengan ramai-ramai 80 orang ni. Nah, kita makannya cukup seorang untuk Rasulullah aja. Tapi Ummu Sulaim, Allahu wa rasuluhu a'la. Itu Ummu Sulaim. Kalau hadis sebelum tu siapa dah? Hadis sebelum tu nak marah ke bini dia. Siapa dah? Pre-Khandaq tu dah. Hak lepasnya hadis Allahumma salli ala Muhammad. Jabir, tu Jabir bin Abdullah. Jabir nak marah ke bini dia kata, "Aku ayat dah suruh jemput Rasulullah seorang." Nak nyemuru ramai-ramai apa dah. Tu bini Jabir bin Abdullah. Nah, ini bini Abu Talha, Ummu Sulaim. Tinggi dia punya iman, yakin ya. Allah dengan Rasul Maha mengetahui. Nah, serah. Tak payah kita duduk serabut perut. Dah makanan kita dah cukup untuk Rasulullah SAW. Tiba-tiba Rasulullah tu panggil ramai-ramai. Takkan Rasulullah nak memalu kita? Tentu dah Rasulullah tak akan permalu kita sebagai tuan rumah. Ada lah tu. Ada sungguh. Nah, rupa-rupanya 80 orang kenyai, Rasulullah pun kenyai, keluarga Rasulullah pun kenyai, tuan rumah pun kenyai. Ada lagi bagi pula pada jiran. Tu tengok. Habis itu. Wa fi riwayatin, dan sabit dalam satu riwayat yang lain pula. Riwayat yang lain ni juga bagi Imam Muslim juga ni. Wa fi riwayatin aili muslimin, tapi daripada jalurnya an Ya'qub bin Abdullah bin Talha al-Ansari. Daripada Ya'qub bin Abdullah bin Talha al-Ansari. Tidak daripada jalur hadis-hadis sebelum ni lah. Jalur hadis lain pula. Tu. Imam Muslim sendiri riwayat hadis ni. Mana? An Anasin, daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata ia Anas, ji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi olehku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, pada satu hari. Satu harinya dia kata aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pawajadtuhu, maka mendapatilah olehku akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalisan, hal keadaan duduk ya Nabi, ma'a ashabih, serta dengan para sahabat-sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad asaba batnahu bi'isabatin, padahal sesungguhnya mengikatlah akan perutnya Nabi bi'isabatin, dengan satu ikatan. Jadi Anas bin Malik tu perasa tengok ke perut Nabi, Nabi ikat benda di perut tu. Nah, ikat gapo? Ikat batu tu lah. Sebab apa? Nak tahan lapar. Tu nak tahan lapar. Kita ni tak ada lah sampai ikat batu gitu dia tu ni. Makanan penuh benar. Nah, bazir pula ada. Nak tu ni. Bazir pula ada. Allah. Nabi mula ikat perut dengan batu. Sebab apa? Tahan lapar. Duduk dengan para sahabat. Tengok. Fakultu, maka berkata olehku, aifis su'al. Berkata sini mana? Pada tanya. Anas bin Malik pun tanya. Tanya ke siapa? Li ba'di ashabih, pada sebahagian daripada sahabatnya. Tanya ke seorang sahabat lah. Tu sahabat mana-mana ni tak sebut sini siapa nama, ada tak? Tak ada sebut nama siapa. Tanya ke sahabat ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam situ. Dia tanya mana ni maqalul qaw. Nah, maqalul qaw bagi kultu. Dia kata lima asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batnahu. Kerana apa mengikatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perutnya? Dia tanya sahabat ada tepi tu, apa Rasulullah ikat perutnya? Nah, tanya, moga Anas tak tahu apa dia ikat perut. Faqalu, maka jawab oleh mereka itu, ai ba'dus sahabati lah, sebahagian daripada sahabat tu jawab, minal ju'i, min li ta'lil dia bagi. Nah, ai li ajli ju'i, li ajli ju'i, kerana lapar. Atau minal ju'i ai li ajli ju'i, kerana lapar. Maknanya Rasulullah ikat perut yang batu tu kerana lapar. Bila dengar kata sahabat kata Rasulullah ikat perut dengan batu tu sebab lapar, fazahabtu ila Abi Talhata,
maka pergilah olehku kepada Abi Talhah, pergi ke ayah dia. Tu Abi Talhah. Kalau tak silap Abi Talhah ni pak tiri dia lah. Kerana ayah dia nama Malik. Pergi kepada Abi Talhah. Wahwa padahal ia Abu Talhah tu zauju Ummi Sulaimin. Ialah suami kepada mak dia, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Dia pergi jumpa dengan ayah dia Abu Talhah. Fakultu, maka berkata olehku kepada Abu Talhah, ya abatah. Hei abah. Abah bahasa Arab ni. Tu bahasa Arab dah abah tu. Tapi kita tak buat hati punya, tak berapa nak Islamik mana abah ni. Panggil abi ya. Abi kalau ustaz awak ya, abi. Abi tidak manis abi ni. Abi ni bapakku gitu ya. Kalau terjemah Melayu bapakku. Panggil abi bapakku. Tu kasar tu dah tu ni. Kasar. Kalau kita pergi rumah ustaz kan, nak jumpa dengan ustaz, anak dia tu baik. Lepas tu kita, abi ada rumah abi. Anak kata, tak ada. Abuka tak ada. Abi ada. Bapak aku ada rumah. Bapak aku. Nanya cari ustaz yang bapak aku pula. Tu. Abuka lah. Bapakmu ada rumah. Tapi abi ada rumah abi. Terjemah Melayu ni. Ayahku ada rumah ayahku. Pergi rumah orang tanya ayah dia ada dah. Belik ni. Abah macam mana? Abah. Wahai ayah henda. Itu maknanya wahai bapa, itu abah. Ya abatah. Tu dia panggil. Dia panggil ayah dia. Dia panggil Abu Talhah. Ya abatah, wahai ayah hendaku, qad sesungguhnya ra'aitu melihat olehku Rasulullah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam asaba batnahu mengikat akan perutnya Rasulullah bi'isabatin dengan ikatan, dengan satu ikatan. Aku tengok Rasulullah ikat perut dia dengan satu ikatan batu. Fasa'altu ba'da ashabih, maka aku menanya akan sebahagian sahabat, kenapa kau Rasulullah tu ikat perut dia dengan batu? Faqalu, maka jawab oleh ba'dus sahabah, minal ju'i, kerana Rasulullah lapar. Bila repot Kaabah dia kata Rasulullah ikat perut dengan batu tu dengan sebab lapar. Pada qala Abu Talhah ta'ala ummi, maka masuklah oleh Abu Talhah ke atas ibuku, iaitu Ummu Sulaim. Faqala, maka berkata Abu Talhah, hal min syai'in, ada ke makanan apa-apa di rumah kita ni? Ada makanan apa-apa ke di rumah kita nak jamu Rasulullah? Faqalat, maka berkata oleh Ummu Sulaim, Ummu Sulaim mak kepada Anas pun jawab, na'am, ya, indi, ada di sisiku, kisarum min khubzin, beberapa potongan daripada roti, watama rotun, dan beberapa tamar. Adalah beberapa potong roti ada, ada tamar berapa putih itu adalah. Fa in ja'ana, maka jika mendatangilah akan kami Rasulullah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu, satu-satunya. Kalau Rasulullah mari sorang makna gitulah. Asba'nahu, bolehlah kita memperkenyangkan. Kita memperkenyang ni maknanya atas jalan adat lah. Asba'nahu, memperkenyanglah kami akan dia, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah mari sorang rumah kita, bolehlah. Rasulullah makan tu kenyang lah. Tu atas jalan adat kita kata. Kerana yang mengenyang ni Allah Ta'ala yang memberi kenyang. Kita duduk ulas sama dah. Tu akidah kita tu, jangan duduk tahu dalam tu siapa mana kata ni, yang memberi kenyang, yang memberi lapar. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekas, memberi kesan itu hanyalah Allah Ta'ala, tak ada yang lainnya. Lepas duk makan, duk minum,
Nah, naik kereta duk menego duk hijau gitu. Tu orang panggil usaha ikhtiar atas sahih je. Dah, atas sahih je. Wa in jaa, dan jika datanglah oleh Nabi SAW akharu, oleh yang lain, ma'ahu sertanya Nabi. Kalau Nabi mari hak lain pula. Kalau Nabi mari seorang tak ada hal lah. Boleh lah, cukup lah untuk Nabi kita nak jamu. Tapi kalau mari dengan ramai-ramai, lagu mana? Qalla anhum, lalu sikit sangat makanan kita untuk mereka itu. Tak boleh, ni nak mencukupi maknanya. Nah, wa dzakara tamamal hadisi, dan menyebutlah oleh Anas akan kesempurnaan lengkap hadis tersebut. Mana sambung balik hak depan tadi. Tu. Qala Abu Talhata li Ummu Sulaim qad sami'tu sauta Rasulillah. Tu. Sambung situ. Nah. Ya. Tengok. Ya. Sambung hadis hak kita baca tadi. Nah, hak kita baca pada bulan yang lepas. Itu sambung situ. Jadi dia tak cerita sampai habis. Sebabnya belakang tu serupa je dengan hadis hak kita baca pada bulan lepas. Iaitu mana? Abu Talhah tu pergi jumpa Rasulullah, jemput mai makan. Kemudian Rasulullahnya ajak semua hak nak ada dengan dia 80 orang tu sahabat pakat pergi sekali. Ila akhir. Sampai habis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi habislah orang panggil tajuk kita bab pada menyatakan kelebihan berlapar, babu fi bayani fadlil ju'. Itu sudah kita selesaikan pada malam ni. InsyaAllah kita nak masuk pulaknya babul qanaati, ai babun fi bayanil qanaati. Ini bab ya pada menyatakan qanaah. Qanaah ni maknanya memada, cukup, mencukupi. Seorang yang bersifat dengan qanaah dipanggil qani'un. Qani' dipanggil. Bukan qani' play tu bukan. Kata ni qani'un ni. Orang yang bersifat dengan qanaah dipanggil qani'. Wakah tu bunyi qani'. Ada sungguh. Lama dah ada kata, mana ustaz duk nyapung ke apa sebut qani'. Bukan bahasa Arab ni. Tu nyapung tu Melayu kita dengan K qani' kata ni. Hak ni dengan ain. Qani'un. Orang yang bersifat dengan qanaah. Apa? Mencukupi, memada. Tu ni bab nak menyatakan kelebihan bersifat dengan memada, mencukupi. Lawan qanaah ni tamak. Lawan qanaah ni tamak. Bukan tamak ni ubah tu bukan. Tamak. Tamak. Tak cukup. Nak lagi, tak padan. Lahak panggil itu ni. Tu sifat terkeji tu. Qanaah ni sifat mahmudah. Sifatun mahmudatun, sifat yang dipuji oleh syarak. Kita kena bersifat dengan qanaah. Tapi jangan pula kita tu bila qanaah tak hijau. Bukan. Sebab tu dia gabung sekalian ni. Babul qanaati, bab pada menyatakan kelebihan qanaah. Wal afafi. Afaf ni maknanya tak mitok. Tak mitok. Tu. Mitok dengan orang tu, mitok dengan orang ni, nak gapo pun nak makan pun mitok. Itu. Wal iqtisadi fil ma'isyati. Dan hijau usaha, iktisad ni makna usaha, hijau keras. Fil ma'isyati, dalam mencari keperluan ma'isyah, kehidupan kita. Wal infaqi, dan kelebihan pada menyatakan bersedekah, infak. Sedekah ke, wakah ke, masuk belaka dalam kata infak tu. Bab ni kita nak menyatakan ni. Wa dhammis su'ali, dan cela kejinya, wa dhammis su'ali, keji dan celanya orang panggil meminta-minta, min ghairi daruratin, daripada ketiadaan darurah. Kalau darurat tu tak apalah. Hijau tak ada. Duit sesih habuk pun tak ada. Nak makan anak bini pun tak ada. Berat lagi ni. Tu tak apa. Duduk minta dengan orang tu sebab ada darurat.
Ni tak ada. Kereta 10 buah. Rumah banglo 10 tikar. Bini 4 ekor. Anak 20 ekor. Duk mitok lagi. Bengong je ni. Ni celah ni dia ni. Tu. Tak ada darurat apa. Makan kenyang. Nah, mewah hidup. Ada ke mitok lagi okey. Ni. Tu celah tu, celah. Tu tajuk bab kita hak baru kita nak masuk ni, nak menyatakan hak ni. Dah. Habis itu. Ya gabung habis dah. Ya gabung habis. Bukan satu bab, satu perbahasan dak. Satu bab ni qanaah, nak bercara tentang qanaah, apa? Mencukupi. Afaf, mama tidak meminta-minta. Nah, iqtisad fil ma'isyah, usaha kerja keras untuk cari kehidupan. Al-infaq, apa al-infaq? Ikhrajul mal tayyib fi ta'ah, mana mengeluarkan harta yang baik untuk ibadat pada Allah Taala. Sedekah ke apa itulah. Tu makna infak. Nah, ikhrajul mal tayyib, mana mengeluarkan harta yang baik fit ta'ati, ai fil ibadati, pada ibadat. Tu mana infak. Waktu ambil harta hak baik. Nah, tu kalau kereta nak wirat, kereta hak baik mana? Welfare. Nah. Tu. Nah, gapo lagi welfare. Vampire dak sini. Gapo lagi? Kereta hak molek lah. Nah, BMW ke Porsche. Tu hak bagus nak infak. Ni nak infak wibeng hak cabut tayar. Nah, kaca pun banyak tolak pada driver kat sini. Ada itu. Nah. Duit pun hak seria hak hancur dah. Hak dia tak bawah sawo kopek je lama sejak molek. Janganlah. Kerana orang panggil infak ni ikhrajul mali tayyib, mengeluarkan harta yang baik, bagus, molek, fit ta'ati, dalam ta'at ibadat pada Allah. Nah, jadi orang panggil sedekah infak ni ibadat. Maka sebab itulah la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin. Nah, tidak ada manfaatnya kita duduk berimpun ramai-ramai ni, cakap ramai-ramai, buah ramai-ramai ni, Tuhan kata, melainkan orang yang suruh orang sedekah. Nah, jadi jangan marah kalau ustaz suruh sedekah tu. Ni. Tu orang panggil hak baik, hak bagus. Nah, ni yang marah tu, ustaz tak sedekah homo. Loh, memang dah man amara bi sadaqati, melainkan mereka yang suruh orang sedekah. Apa yang sedekah? Memang sedekah hak kena sungguh lah. Nah, untuk surau kita, masjid kita, program di surau-surau kita. Program surau kita mana ada yuran, Nak masuk surau nak bayar 10 riyal ke? Ada? Tak ada dah ni. Waktu surau nak biaya ekor, nak biaya lapu, kipas, elektrik, air ke apa. Kuliah ilmu hak ada dah. Tu sedekah lah. Sama juga pondok pun tak ada yuran juga. Lepas tu nak bayar gaji guru, nak bayar sedekah tu besar infak sedekah tu. Nah, jangan kita duk marah ustaz minta derma sedekah, jangan. Kita tak serius sedekah, tak usah sedekah. Nah, tu. Ni kalau parti kita minta sedekah boleh pula. Nah dia ni. Boleh pula kalau parti kita minta sedekah. Nah, nak masuk PRU, PRN ke PRK ke minta sedekah lah weh. Nah, mari sedekah kita nak jual ni nah. Boleh pula, semangat pula kita beres pula. Nah, padahal ayat susah dia kata jangan minta, jangan akak dera ke gapo jangan. Akak tangan minta Tuhan. Aduh. Tu. Patut nak marah, tu marah kau orang hak ada. Nah, ada harta, ada kuasa tapi dia minta sedekah lagi. Nah, marah tu. Nah, jangan marah kau surau masjid, kau pondok madrasah. Karena hak ni memang manfaatnya untuk umat. Manfaatnya untuk umat. Habis itu. Imam Nawawi wak mari ayat mula-mula qala Allahu ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Besar ayat ni. Ayat ni besar sungguh ni.
Nah, wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak adalah daripada yang melata di atas permukaan bumi illa melainkan alallahi, atas Allah Ta'ala, rizquha, oleh rezekinya yang melata tadi. Artinya apa? Tak ada satu benda pun yang ada atas muka bumi ni. Nah, tu manusia lebih-lebih lagi, binatang kau bergapo, semuanya Allah Ta'ala sudah sanggup ke rezeki baginya. Nah, siap rezeki dah. Kau duk takut ni kerana kurang iman kita je. Nah, nak atas anak ngaji pondok, ngaji madrasah, duk bimbang tak, anak aku kalau tak ada siji esok nak makan bergapo. Nah, token nak makan batu pasir, makan nasi juga. Nah, tengok ustaz perut ucik bergapo, makan nasi juga. Kata bukan maksud kita payahlah ya tak ada siji ni. Nah, nak kerja payah. Holah ni orang ada siji berjela-jela tak boleh kerja berlambak. Nak ada fikir berapa kerja. Kita atas anak kita mengaji sekolah, baik pondok, madrasah, ke tafiz, ke sekolah sains, ke sekolah gapo, jangan niat nak pakai duit, nak pakai pitih. Niatnya supaya anak kita tu jadi orang yang bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Itu baru betul. Gitu. Nah, mau mengaji sains ni, esok jadi doktor, khidmat untuk orang Islam khususnya, nah, dan untuk manusia umumnya. Niat lagu tu, melepas ke fardu kifayah. Niat gitu baru betul. Jangan mu kena jadi doktor, gaji puluh-puluh ribu senang abah. Tu tak apa lagi, teh lagi kerana hak tu orang panggil ilmu dunia untuk dunia, teh lagi. Ni hak parut lagi, mu ngapa Quran sungguh-sungguh. Suruh atas anak ngaji tahfiz. Nah, ngapa Quran biar lancar, suara jaga, jangan minum air batu, jangan makan benda bedah, jaga suara. Abah tengok dah, terawih saja 20,000 orang bui. Nah, tu imam masjid bandar saja berapa ribu sebulan gaji? 6,000. Senang. Nah, ni berat ni. Nah, anak dia duk ngapa Quran tu, gitu. Nah, wa iz qala 20,000 10,000. 20,000 pula. Tu. Nah, jangan. Nah, atang ngaji mana atah? Hak betulnya satu, lepas fardu ain satu. Tu. Kerana ilmu fardu ain ni tak boleh buat minat tak minat. Minat pun kena mengaji, tak minat pun kena mengaji. Mana? Tauhid, fiqh, tasawuf. Had fardu ain dia, ada hak dia. Nah, doktor pun kena reti tauhid, fiqh, tasawuf, hak fardu ain. Nah, engineer pun kena reti tauhid, fiqh, tasawuf, hak fardu ain, hak tu fardu ain tu wajib kena lepas lah ke. Kemudian daripada ilmu fardu ain, fardu kifayah hak lebih tu. Mu minat nak ngaji gapo? Fardu kifayah. Nah, fizik, kimia, biologi, masuk kelas sains toleng. Nah, minat nego apa? Masuk kelas akaun. Nah, perdagangan ke gapo? Kita minat ngaji nahwu, soroh, ma'ani, bayan, badan, istiqaq, wadha', mustalah hadis, ulumul Quran, ulumul hadis. Ngaji ilmu ala-ala. Pergi pondok. Gitu. Kita minat ngapa Quran weh. Pergi tahfiz. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Apa? Nak tunaikan fardu kifayah, bermanfaat untuk bangsa, agama dan negara. Cukup tu. Rezeki gapo pun tu siap lah dah. Nah, ada orang ngaji pondok, lepas ngaji pondok tak boleh ngajar gapo, tapi bijak menego. Jutawan molek-molek ada. Nah, ni. Tapi ilmu fardu ain lepas ada dia. Fardu kifayah tu sikit-sikit gitu boleh lah. Nah. Tu ada ya lah gitu. Jadi tak semestinya orang ngaji atas nak ngaji pondok ke madrasah ke gelap masa depan, tak semesti. Tengok Abu Hurairah tu. Nah, ngaji dengan Nabi, miskin, tak ada rumah, tidur di masjid Nabi, ahlus suffah. Sudah bila sesok tu Rasulullah tak ada zaman Sayyidina Umar, dia sediaga raya. Nah, jual kuda. Ni. Sediaga kuda. Bukan main pi kuda, bukan. Ni, sediaga kuda. Nah, jual kuda. Jadi gubernur lah pula, menteri besar. Nah, menteri besar. Kalau sana bupati je ni. Kalau di Indonesia kat dah. Tu jadi menteri besar pula. Nak tahu di mana dia dulu masa mengaji tu niat nak jadi menteri besar ke gubernur ke? Tak ada. Ngaji kan Allah Taala. Tu siap dah rezeki belakang tu.
Tak suruh bimbang apa? Ngaji je. Atas yang penting anak kita tu kita niat biar jadi manusia mukmin yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Dan agama tu cerak-cerak dah lah. Itu. Habis itu. Jadi kalau kita duk syok kata, "Hei, anakku ni ngaji pondok ni boleh makan apa?" Bahaya tu. Tu riwayat dah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada suatu pun yang melata atas muka bumi melainkan atas Allah oleh rezekinya. Siap dah. Tu kata tu tak suruh bimbang. Hak tu aku jamin dah. Aku jamin dah rezekimu. Ni kita pula hak benda Tuhan jamin kita duk bimbang. Hak Tuhan suruh kita usaha, kita tak bimbang. Mana? Syurga, neraka, pahala, dosa. Mati mukmin ke mati kufur ke saadah ke syaqawah ke. Hak ni Tuhan tentu siap juga. Tapi Tuhannya suruh kita usaha. Hak ni kita tak bimbang pula. Neraka ke syurga boleh belaka ke. Jangan. Jangan. Hak tu hak patut kita nak bimbang. Anak aku ni kalau tak ada agama kat sudahlah, saya esok buat kerja langgar perintah Tuhan, buat maksiat gapo, bimbanglah aku. Hak tu kita nak bimbang. Nak bimbang anak makan gapo? Makan ni, tak nak makan kayu-kayu kata ni. Batu-batu. Kalau kita syak dengan janji rezeki daripada Allah Taala, kufu. Bukan kufu nikmat. Kafir etika. Walau kita tak suka, kita Islam, kita mukmin semaya berapi, bukan hitam dahi, berapi dahi. Kupu. Mati tu orang tanah je menghadap kiblat. Kalau boleh wukuf balik, cokeh balik tengok membelakangi kiblat. Sebab apa kupu? Ini berlaku zaman Syekh Junid Baghdadi. Zaman Syekh Junid Baghdadi ada satu orang hamba Allah, kerja dia curi kain kapal orang mati. Orang mati mana dia pergi urus jenazah gapo. Ni malam ni kubur ni. Apa kain molek lagi. Curi-curi jual. Tu kerja dia. Jadinya dia pun satu harinya ada perempuan mati, perempuan yang solehah mati. Dia pergilah macam biasa, tanda kubur tu malam ni kita pergi bongkar balik, gali balik. Bila kubur ni dia bongkar balik, nak buka kain kapal orang tina solehah tadi, nyacelek mata. Kecek weh. Kalau kita lagi berat dah hatu dah ni. Dia kata, aku ketika mana hidup dulu tak ada siapa dia pun orang yang ajnabi dapat lihat auratku. Bagaimana boleh orang ketika mana aku mati ni nak lihat aurat aku? Terkejut dia ni. Nangis dalam hatu dapat hidayah. Bukan menangis sebab takut hatu lari dah. Tanah balik cari tok guru, jumpalah Imam Junid Baghdadi, Sayyidut Ta'ifatis Sufiyah. Tok guru, ketua ulama-ulama sufi. Menangis dia. Nangis sungguh-sungguh. Dia kata, Tuhan terima dah taubat aku ni, Sayyidi. Katanya Imam Junid Baghdadi, selagi mana nyawamu tak sapa di ghar-gharah, lekung. Dan selagi mana matahari tak naik ke barat, selagi itulah pintu rahmat keampunan Allah Ta'ala sama-sama senantiasa terbuka luah untuk hamba dia. Kata Tuhan tak apa. Tuhan apa? Cuma nak tanyanya, apa dia dosa mu buat ni? Dia pun cerita kerja dia curi kain kapal orang begini. Siapalah kita mengelah kali tadi. Tiba-tibanya Syekh Junid Baghdadi tanya, dalam masa 40 tahun mu buat kerja gali kubur curi kain kapal orang mati tu, berapa mayat mu tengok hak kekal menghadap kiblat molek? Jawab pencuri kain kapal hak tobat tadi tu, dalam masa 40 tahun tu tak lebih daripada 4 orang aja hak aku gali balik ngadap kiblat tetap, termasuk dengan perempuan hak malam ni. Cuma hak malam ni dia kecek ni. Tu je kecek, hak lain tak kecek, curi-curi gitu. Hak ni malam ni kecek nah. Tu mari sebok lah perut dia. Dah tu ni. Mari sebok, mari hidayat tunjuk. Hak lain,
hak lain semua aku gali buka balik, mayat membelakangi kiblat belaka. Tu. Mana zahir je mati atas rupa Islam. Islam tu di IC di surat beranak di kat menala. Dia orang panggil seka sama-sama kita orang Islam. Tapi hakikatnya Islam dia marduk di sisi Allah Taala, tertolak. Bapa? Iman dia tak sah. Bapa tu kata Imam Junid Baghdadi, mu tahu tak bapa lagu tu? Sebab syok dengan janji rezeki daripada Allah Taala. Tu. Syok mari. Tuhan ni ada rezeki dak aku lagu. Sudahlah sudah. Duk syok mari lagu tu. Jangan syok. Tuhan jamin dah. Tuhan warta dalam Quran. Rezeki semua aku siap lah dah. Nak sudah bimbang? Kerja buat kita, rezeki Allah Ta'ala jamin. Tak ada kerja buat pun, rezeki Allah Ta'ala jamin. Masjid tutup, rezeki Allah Ta'ala jamin. Tak ada kuliah, rezeki Allah Ta'ala jamin. Tak ada hal lah. Itu lagu tu. Jangan kita duduk debarai, sudahlah, matilah, aku tak ada duit ni, sudahlah, ayah anak aku mengaji pondok ni mati dah dia, saya besarlah kepala dia macam orang Somalia mana kelaparan tu. Tubuh jadi kurus, tulang saja duk macam gitar gitu. Jangan. Yakin kita rezeki kita, rezeki anak bini kita, rezeki cucu cicit kita, rezeki mana sama manusia mana, Tuhan siap lakon dah. Pak kita buat kerja hamba. Buat kerja hamba lah kerja kita. Mana? Yakin dengan janji Allah Ta'ala. Yakin. Jangan duk mari syok jangan. Sebab ada mak opak tu kadang-kadang anak nak pergi ngaji, pondok, madrasah, dia pula marah. Siap bedah anak dia katok anak dia. Mu nak makan gapo sesok. Ya buat gitu. Mu tengok tu. Hok ngaji pondok tu, dia dapat taksi. Itu tunjuk ada dapat taksi, cuba tunjuk hok jutawan. Sini. Tak tentu kerja ni. Ada orang kaya jadi tok hakim gapo semua. Tiba-tiba Tuhan uji dia rasuah. Berigak. Habislah. Tak ada kerja lepas tu. Ada ke? Kerja makan gaji sedap gapo mak kena rasuah. Beres lalu. Pecing pun tak ada, gapo tak ada. Harai terus tak boleh kerja. Budak jedik tu ngaji pas universiti. BA, MA, PhD, PQ, RSQ, BWA, KYZ ada belakang saja berjalan-jalan. Tak ada rezeki tu. Tidak demo untuk hakim dia. Memang dah tapi hamba kena rasuah Allah. Tak ada kerja lah ni. Lah ni duk ke dia. Duk ceramah anti rasuah pula. Dia pula tukar ceramah orang jangan rasuah. Ada. Tu maka sebab tu rezekinya jangan kita duduk gundah gulana. Yakinlah Allah Ta'ala janji siap dah untuk kita. Kita hantar anak kita mengaji ilmu tu supaya dia jadi manusia berguna. Ingat tu ya. Ngaji sains ke, mengaji akaun ke, mengaji pondok ke, tahfiz ke, biar jadi manusia yang bermanfaat. Tu ya. Jangan duk fikir makan berapa tu siap dah. Tuhan siap dah. Dan rezeki Allah Ta'ala tak sama. Walau basatallahu rizqa li'ibadih la baghaw fil ard. Kalau Tuhan sama belaka semua rezeki manusia, cebur kami ni. Semua jadi ketua menteri belaka. Menteri besar belaka. Dana menteri belaka. Pasal apa dia nak buat kerja rumah nak gali parit, nak buat minyak tas, siapa? Nak ikat ikan laut, siapa nak buat kerja tu? Saya menteri juga. Ada badan menteri belaka. Pasal apa dia buat kerja? Tak ada. Jadi Tuhan ni buat pandai comel pelaturan dia atas muka bumi. Maka tak boleh kita nak hina orang atas dasar pekerjaan dia. Selagi mana hak halal lah. Selagi mana hak halal. Kerja dia halal. Jual ikan halal. Nego kedai rucik halal. Jangan duk hina. Apa nak jadi natu aku kerja lagu tu? Jangan. Kita tak tahu. Nak makan gapo anak aku sesok. Macam nasi juga tak kira makan jokong nanti ni. Tu. Kalau kau jenis lagu tu, suak jokong mah dalam mulut anak dia. Tengok aku suak mah dalam mulut anak umum ni tu ni. Kaya tak kaya aku. Habis kita sambung semula pula insya-Allah. Wa qala ta'ala lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad.
wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.